أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurnia dan izin Allah. Bersama-sama sekali lagi kita meneruskan kuliah mingguan kita di Masjid Sayyidina Abu Bakar ini setelah beberapa bulan kita bercuti, dan insya-Allah minggu ini kita akan meneruskan lagi pengajian kuliah maghrib di masjid ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit ini kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, bersama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan ikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan melalui kitab Indahnya Hidup Bersyariat, yang mana sebelum daripada kita bercuti kita dah selesaikan perbahasan berkaitan dengan percaya kepada qada dan qadar, iaitu dalam perkara menghayati rukun iman. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung lagi tajuk yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan Islam. Tajuk yang berkaitan dengan Islam. Dan insyaAllah kita akan mengupas agak detail sedikit berbanding yang sebelum ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman kepada kita tentang apakah artinya Islam dan iman yang perlu kita fahami dalam kehidupan kita seharian. Bukan sekadar hanya kita mudah untuk menyebutkan beriman kepada Allah SWT, bukan sekadar hanya kita boleh menyebut perkataan iman dan Islam sahaja, tetapi kita hendaklah menghayati iman dan Islam itu dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah kita akan masuk tajuk berkaitan dengan Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Islam berarti tunduk dan patuh menurut segala peraturan dan panduan zahir serta batin yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Islam ini dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa arti sejahtera. Islam ni dia banyak makna dia, banyak pengertian dia. Ada yang menyebutkan tentang Islam ni merupakan arti dia sejahtera, ada yang menyebutkan tentang keamanan, ada yang menyebutkan tentang keharmonian. Semuanya itu atas perkataan kata dasar Islam itu sendiri. Dan dirujuk dari istilah, kalau kita rujuk dari istilah, memberi makna menyerahkan diri kepada Pencipta yang Maha Berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Itu Islam dari segi istilah. Dari segi bahasa iaitu sejahtera, harmoni, aman. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilahnya iaitu kita menyerahkan diri, iaitu menundukkan diri, menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT, iaitu kita mengesahkan Allah SWT dengan penuh keyakinan serta melaksanakan setiap perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan dan tegahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan ada juga menyebutkan tentang pengertian Islam ini membawa kepada makna ketulinan dan kesucian. Islam dengan makna ketulinan dan kesucian. Islam ni agama yang tulen. Makna tulen itu apa? Makna tulen itu yang datangnya daripada Allah SWT. Itu agama yang asli, agama yang tulen, yang bukan datang daripada ciptaan manusia. Juga ada
yang menterjemahkan ataupun yang mengertikan Islam itu dengan kedamaian. Islam dengan kedamaian, Islam dengan keamanan, Islam dengan kesejahteraan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawasanya erti ataupun makna Islam itu sendiri dia banyak makna, banyak ertinya. Dan ada juga yang menyebutkan tentang Islam itu adalah agama ketaatan dan penyerahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyerahan itu menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini dia berbeza dari agama-agama yang lain yang ada di atas muka bumi. Dia bukan agama seperti agama-agama lain. Kerana perkataan Islam tidak mempunyai hubungan sama ada dengan individu-individu tertentu, ataupun golongan-golongan tertentu, ataupun tempat-tempat tertentu. Dia tidak ada hubungan. Dari segi pemilihan nama, Islam merupakan nama istimewa yang diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama ini. Khusus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran sebagai kalamullah menyebut Islam sebagai Al-Islam. Agama Islam ini sebagai Al-Islam, dan ia merupakan ad-din. Merupakan ad-din. Ad-din itu apa? Ad-din itu adalah cara hidup. Cara hidup. Dia bukan segalanya agama, tetapi merupakan ad-din, merupakan cara hidup yang sempurna datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ad-din, cara hidup ini untuk digunakan oleh manusia untuk kesejahteraan di dunia, bahkan kesejahteraan di hari akhirat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ta'rif yang berbagai tentang Islam menurut suasana majlis dan keadaan orang yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang sangat memahami. Siapa pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan memberikan jawapan direct kepada tuan punya badan yang bertanya, makna kepada apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan tersebut. Contoh, ada orang yang dia tanya tentang apakah amalan yang lebih afdal dalam Islam. Kalau kita lihat, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan antara amalan-amalan yang paling afdal dalam Islam, dia berbeza-beza. Ada yang menyebutkan tentang jihad fi sabilillah, ada yang menyebutkan tentang menghormati kedua ibu bapa, ada yang disebutkan tentang sembahyang di awal waktu. Kenapa jawapan ini berbeza-beza? Kerana Nabi SAW hendak memberikan jawapan kepada si penanya. Kalau kata orang tu, dia dari segi nak berjihad fi sabilillah, dia tip-top, kita boleh bagi A. Dari segi dia nak menghormati ibu bapa, tip-top. Tapi dari segi salat berjamaah, dia longgar. Salat di awal waktu dia longgar. Dia salat, tapi di akhir waktu.
Maka bila orang ini bertanya ke Nabi SAW, apakah yang lebih afdal dalam Islam, amalan yang afdal dalam Islam, maka Nabi SAW sebutkan as-salat fi awwali waqtiha, sembahyang di awal waktu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sangat memahami si penanya ni orang yang agak lewat dalam melaksanakan salat fardu. Maka Nabi sebut antara amalan yang afdal dalam Islam iaitu sembahyang di awal waktu. Maka setiap persoalan yang timbul daripada para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan jawapan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan si penanya tersebut. Jadi akan jadi banyaklah, macam-macam lah versi jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya para ulama menjelaskan dengan berbagai definisi yang dapat memberikan gambaran sebenar tentang Islam. Antara definisi Islam dari sudut istilah yang diberikan oleh para ulama ialah, yang pertama, Islam itu apa? Islam itu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan pengakuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Jawapan ini ataupun definisi ini berdasarkan kepada jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam mengenai pengertian Islam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sangat masyhur. Hadis di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang lelaki. Menyerupai seorang lelaki dalam keadaan yang tampan, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang putih bersih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, maka Jibril datang tanya, wahai Muhammad, ma huwa Islam? Wahai Muhammad, apakah dia yang diartikan dengan Islam? Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri sebenar-benarnya melainkan Allah, dan kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu merupakan Rasulullah. Kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahajjal haji man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membawa maksud bahawa Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beriman dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja dasar dalam Islam, maka wajib untuk kita tunduk dan patuh.
barulah Islam seseorang itu dikira sebagai Islam yang sempurna. Adapun sekiranya seseorang itu mengaku seorang Islam tetapi tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan sebagai orang Islam yang tidak sempurna keislamannya. Tidak sempurna keislamannya. Ataupun setengah pendapat menyebutkan bahawasanya Islamnya tidak terpakai, Islamnya tidak dikira. Maknanya dia belum lagi dalam Islam yang sebenar. Kemudian disebutkan juga Islam itu merupakan definisi yang seterusnya, yaitu kepatuhan, ketundukan, tunduk, taat, menyerahkan diri dengan sepenuh keikhlasan. Kita menundukkan diri kita, menyerahkan diri kita, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan antara syarat lain disebutkan bahawasanya, yaitu dengan sukarela, bukan secara paksa. Islam ni dia hendaklah dengan secara sukarela, bukan terpaksa. Bila mana seseorang itu mengucap dua kalimah syahadat, maka dia hendaklah dalam keadaan sukarela, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, maknanya dia bukan mengucapkan dua kalimah syahadat tersebut dalam keadaan kerelaan dia, dan bukanlah dengan sebab keikhlasan diri dia untuk menganut Islam, tetapi dengan sebab dipaksa. Dan Islam adalah merupakan agama yang tidak akan memaksa orang lain untuk menganut kepada agama Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Maknanya dengan erti kata lain bahawasanya seseorang Islam tidak boleh memaksa orang yang bukan Islam untuk menganut agama Islam. Dia tarik seorang anak Muslim, letakkan dekat tengkuk dia pedang, kemudian kata, aku nak dengar kau mengucap dua kalimah syahadat. Maknanya dengan paksaan. Maka cara itu tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan salah satu kaedah yang salah untuk seseorang itu menganut agama Islam itu sendiri. Maka kita kena pastikan bahawasanya seseorang yang masuk Islam itu merupakan orang yang benar-benar dia masuk secara sukarela. Kalau kita lihat sebahagian orang yang mengajarkan syahadah, dua kalimah syahadah kepada non-Muslim, kita lihat ada sebahagian orang yang mana ditanya kepada non-Muslim itu, adakah tuan masuk Islam ni kerana dipaksa? Non-Muslim itu kata, tidak, saya masuk secara sukarela. Maka bila sukarela, barulah kita boleh mengajarkan dia syahadatain, dua kalimah syahadat. Kita tak nak dia masuk tu dengan sebab terpaksa. Contoh kata, dia dipaksa menyebut dua kalimah syahadat dalam keadaan kita kuruskan pedang di pinggang. Kalau tak sebut, kita cucuk godok pinggang dia untuk memastikan bahawa dia masuk Islam. Itu adalah cara yang salah. Baik. Kemudian disebutkan juga ia merangkumi jasmani dan rohani.
akal dan perasaan, meliputi aspek akidah, syariah dan akhlak. Ini Islam. Islam ni dia meliputi keseluruhannya dari segi akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Dan bila mana seseorang itu masuk ke dalam Islam, maka dia wajib mempelajari tiga ilmu ini: akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Tiga benda ni wajib dipelajari. Namun sudah sekarang tentulah bagi mereka yang memang asal-asal lahir-lahir saja dalam Islam, menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk mempelajari tiga ilmu ini. Dia tidak boleh dipisahkan dalam Islam. Sama ada orang tu lahir dalam Islam, ataupun dia dah 20 tahun lahir baru dia masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk mempelajari tiga ilmu tersebut, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Tiga benda ni wajib dipelajari. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran yang maksudnya patutlah sesudah yakni mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari selain dari din, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, padahal kepada Allah lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepada Allah lah tempat mereka dikembalikan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita bincangkan tentang masuk Islam dalam keadaan sukarela, bukan dengan sebab terpaksa. Ini perlu diperjelaskan. Kita tidak boleh memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam, sebab bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Dengan arti kata lain, maksudnya kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Adapun orang-orang Islam yang dah memang dia telah masuk Islam, maka baginya kewajiban yang perlu dipertanggungjawabkan ke atas batang tengkuk mereka sendiri. Diwajibkan sembahyang, diwajibkan membayar zakat, diwajibkan mengerjakan haji. Dalam rukun iman rukun Islam yang 5 kan, semua itu diwajibkan bagi mereka yang telah mengucap dua kalimah syahadat, ataupun mereka yang lahir sahaja telah pun berada dalam Islam dengan sebab kelahiran mereka daripada seorang ibu dan ayah yang muslim. Maka bagi mereka ini diwajibkan, dipaksa untuk melakukan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat saja, kemudian naik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika itu ada di kalangan orang Islam yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Tidak mahu mengeluarkan zakat. Dia kata zakat ini hanya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selepas daripada kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kewajiban berzakat. Maka ketika itu khabar ini didengar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengisytiharkan perang
kepada mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Bayangkan. Sebab apa? Sebab dia telah berada dalam Islam dan baginya kewajipan mengeluarkan zakat. Ini antara perkara yang wajib dipaksa bagi orang yang telah mengucap dua kalimah syahadat. Adapun bagi mereka yang baru masuk Islam, mungkin kita boleh beri kelonggaran, kan? Kelonggaran maksudnya akan hari ini dimasuk pukul 12 hari, kemudian semua benda dia nak belajar untuk dia beramal seperti mana orang yang dah lama mengalami Islam. Kita boleh ajari orang yang baru bercinta dengan Islam ini dengan step by step, sikit. Jangan kita nak terus semua benda kita paksa dia buat, dia akan jadi tertekan. Tetapi masih lagi dalam fasa telah diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan syariat Islam itu sendiri, tapi dalam keadaan yang berdikit-dikit. Baik. Kemudian Islam merupakan jawapan kepada 3 persoalan penting yang dihadapi oleh manusia, yaitu dari mana manusia datang, dari manakah manusia itu datang, mengapa manusia datang, dan ke manakah kesudahan manusia. Ini 3 persoalan penting. Yang mana Islam mempunyai jawapan bagi persoalan tersebut. Kerana hanya Islam sahaja yang mampu menjawab persoalan-persoalan ini dengan memberikan jawapan yang menepati fitrah akal manusia itu sendiri. Antara jawapan kepada persoalan dari mana manusia datang ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai manusia, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, yakni ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk, yakni hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia. Tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dan setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari itu dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya, yang tidak disempurnakan kejadiannya. Ini persoalan di mana, dari mana manusia datang. Maksudnya kalau ada perbahasan persoalan tentang dari mana manusia datang, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawapan kepada persoalan tersebut. Dan Islam ialah ruh yang hakiki, cahaya petunjuk yang abadi dalam kehidupan, merupakan ubat yang paling mujarab bagi penyakit dan jalan lurus yang selamat bagi manusia yang melaluinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud, dan sesiapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yakni dengan ikhlas,
serta dia berusaha mengerjakan kebaikan, sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang sangat kukuh. Siapa yang berserah diri, tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dengan keikhlasan dan berusaha mengerjakan segala amal-amal kebaikan, maka Allah sebut bahawasanya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang sangat kukuh, iaitu tali Islam, tali agama. Kemudian disebutkan juga bahawasanya peraturan hidup ataupun disebutkan dengan way of life, kan? Way of life yang bersifat yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak mulia, serta disampaikan oleh Nabi SAW untuk menjadi panduan seluruh umat manusia. Merupakan cara hidup. Islam ini merupakan cara hidup, way of life. Islam ini mengatur hidup dan kehidupan manusia ini daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang paling besar. Daripada perkara yang kecil, iaitu perkara kita buang air kecil, buang air besar, kan? Ataupun dinamakan dengan istinja, benda yang paling kecil. Masuk tandas, Islam ajar. Keluar tandas, Islam ajar. Cara dia bagaimana, nak baca apa, kemudian cara bagaimana nak istinja, bagaimana, kemudian cara bagaimana kita nak menggunakan air, bagaimana. Semuanya secara lengkap diajar di dalam Islam. Sehinggalah perkara yang paling besar, yang paling utama, iaitu dalam pemerintahan bernegara. Islam meliputi keseluruhan daripada aspek kehidupan manusia, sehingga nak mentadbir negara pun diajar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala letakkan seluruh kehidupan perancangan manusia ini di dalam Al-Quran. Maknanya kalau kata kita boleh menghayati Al-Quran itu sendiri, maka kita akan melihat bahawasanya Islam ni agama yang sangat sempurna. Tidak ada agama yang sesempurna Islam kalau nak dibandingkan dengan Islam ini. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan tentang bagaimana nak masuk tandas, keluar tandas bagaimana, kemudian nak bersuci bagaimana, kemudian nak berwuduk bagaimana. Tak ada. Bersuci dalam Islam sangat detail diterangkan oleh Nabi SAW. Maka bermakna Islam ini merupakan peraturan hidup, cara hidup yang sangat sempurna. Baik, kita tunggu untuk azan isya.
Baik, kita sambung sikit lagi. Islam merupakan peraturan hidup, cara hidup yang mana Islam ini mengatur hidup dan kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak mulia, serta disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan seluruh umat manusia. Bila mana disebutkan dengan peraturan hidup ataupun cara hidup, maka semua perkara telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun yang disembunyikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit perkara pun yang disembunyikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah diterangkan, telah diajarkan, telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhu dan sehinggalah kepada kita hari ini. Maka apa yang lebih utama bagi kita iaitu kita mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan, bukan sahaja keselamatan di dunia, bahkan keselamatan di hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang disampaikan, yang didatangkan, yang ditunjukkan oleh Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang ditegah, yang dilarang, maka hendaklah kau tinggalkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan setiap perkara yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, walaupun kadang-kadang perkara tersebut perkara yang tidak bersesuaian dengan kehendak hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan kehendak jiwa kita. Sebab apa? Sebab kita ni telah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Bila hawa nafsu telah menguasai diri kita, maka setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dia akan menjadi sesuatu beban bagi kita. Sebab apa? Sebab kita telah memupuk ataupun kita telah membela, istilahnya telah membela hawa nafsu, sehingga hawa nafsu mengatasi jiwa kita ataupun mengatasi diri kita sendiri. Maka kita nak kena pastikan bahawa kita taklah mengambil setiap apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan ringan ataupun berat. Maka wajib bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat untuk mengambil setiap apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai peraturan dalam kehidupan seharian mereka. Maka jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Kita nak jadikan Islam ini sebagai peraturan hidup, perlu panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut suka kita saja, bukan ikut akal fikiran kita saja. Pastikan bahawa setiap apa yang hendak kita laksanakan, dia bersesuaian dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Kemudian keistimewaan Islam. Itu tadi kita baru bincang erti Islam agak sedikit luas, dan kita insya-Allah
akan masuk kepada keistimewaan Islam. Kalau kita lihat daripada tajuk ini, dia agak panjang, sampai 8 perkara. Sebenarnya banyak lagi keistimewaan yang ada dalam Islam, tapi pengarang hanya meletakkan 8 sahaja. 8 itu pun kalau kita bincang, dia makan 2 kali atau 3 kali pertemuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu untuk malam ini, mukaddimah atau permulaan. Setelah kita bercuti panjang, nanti kalau panjang-panjang takut orang jemu kan. Mengaji ni biasa orang jemu kan. Orang kalau lebih sikit masa, orang pun komplain. Biasalah tu kan. Biasa. Kalau kata benda-benda lara, benda-benda yang sia-sia, 3 jam, 4 jam tak apa-apa. Tapi benda nak dapatkan ilmu ni, dia agak orang rasa macam lama sangat. Kalau setengah jam tu rasa macam 3 jam tak kan? Setengah jam, padahal setengah jam dia rasa macam dah 3 jam. Jadi kita tak nak menghilangkan kebosanan yang lebih dahsyat lagi. Maka insyaAllah kita akan sambung perbahasan dalam tajuk juga istimewa Islam ini pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Jadi cukuplah seperti itu dahulu. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan kita membacakan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qutri wa dhakar. Rabbi ufiqna wa ufiqu bima tartada, qawlan fa'lan karama, وارزق الكل حلالا دائما. أخلق يا علماء نخزى بالخير ونكفى بالشر. ربنا وصل لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا يا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الهدى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى صاحب وصابيه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسف رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.